ni kita akan belajar menggunakan type tool, type ataupun text tool. Okay, untuk type tool ni just tekan T saja. T dekat sini boleh nampak T. Ini adalah type tool. Dekat sini juga bila klik dan hold lama, dia akan keluar beberapa option yang lain. Tapi yang lain kita ignore dulu. Kita akan belajar menggunakan type tool dulu. Okay, type tool yang pertama, bila awak klik saja, maknanya bila tekan T, klik je dekat mana-mana, sekali single klik dah lepas, dia akan keluar. Kalau nampak lorem ipsum ni adalah blind tag, orang panggil. Blind tag ni dia umpama macam template text lah, nak bagi tahu okay, text tu boleh ditulis kat situ. So bolehlah tulis nama, contoh tulis nama saya. Dan option dia, kalau nak tukar, dia ada beberapa option kalau awak perasan. Kalau nak tukar sama juga, dia macam software-software lain, kita kena highlight dulu. Okay, highlight ni. Nah, dekat sini ada, dekat atas ni ada karakter, ataupun dia ada kat sini. Dia ada dua tempat Ataupun kalau tak jumpa dua ni, awak boleh tekan Ctrl T. Untuk yang pakai Apple, Command T Command T. So dia akan keluar karakter. Ni, dia akan keluar. Sama. Benda ni dan ini sama. Okay. So panel ni adalah sama. Tentu okay. So sekarang bila kalau nak tukar, sama juga macam software-software lain, just klik saja di option sini, dia boleh pilih font apa yang awak nak tukar. Nak besarkan dekat sini, lebih kurang sama macam kebanyakan software-software lain. 72, nampak? 36. Itu cara basicnya. Okay. So kalau nak tukar nama anda, so yang ini basic lah. Semua orang tahu macam mana nak tukar benda tu. So okay. Lainnya, yang option yang kedua, okay. Ini yang pertama. Yang pertama ni, dia macam single line. Selagi kita tak tekan enter, dia akan panjang. Nama ni akan panjang. Contohlah saya tulis, saya type je. Selagi saya tak tekan enter, dia akan panjang lah benda tu. So itu untuk type tool yang jenis yang pertama. Okay, type tool jenis yang kedua, kalau awak nak buat contoh awak nak buat tulisan ada kolom, tulisan tu berada di dalam satu kolom. Okay, menggunakan type tool kali ni, tekan T, tapi kali ni bukan single klik. Klik, hold, jangan lepas klik, jangan lepas dan buat petak. So nampak, dia akan jadi macam ni. Dia akan berada di dalam kawasan petak yang awak dah drag tadi. So untuk adjust sama juga. Tadi boleh pergi dekat sini dan adjust besar kecil lah. Besar kecil benda tu. Okay. Ini adalah basic untuk dua type tool tu. Selalunya kalau yang macam tekan T, awak single klik saja, kita akan guna untuk header. Contohlah macam tourism. Saya type tourism. So macam ni. Dan untuk besarkan, saya boleh highlight dan tukar di sini. Macam ni, cara ni lambat sikit lah. Itu cara pertama untuk tukar size. Okay, tak apa. Tunjuk dulu cara yang basic. Dan kemudian klik sini, adjust kedudukan dia. So nampak dah jadi satu. Okay. So sekarang yang awak dah dapat menggunakan type tool, macam mana nak buat area punya text ni, area sebesar mana awak nak buat, dia akan ikut area tu lah. Contoh saya nak buat dekat sebelah kanan pula, saya ambil type tool, saya klik dan drag ke sini pula, dia akan panjang ke sini. Okay, kalau besar ni kecilkan lah, saya buat dia dalam 10. Okay. So contohlah kalau saya type, dia akan berada dalam kawasan kotak tu saja. Nampak? Kan? Dia akan berada dalam kawasan kotak tu saja. So bolehlah cuba dengan benda ni. Ni very basic. Okay, yang pertama. Okay, yang kedua pula, saya delete dulu. Okay, kita buat satu teks. Dengan teks, katalah tulis grafik. Okay, untuk besarkan, dia ada beberapa kaedah.
kaedah yang pertama tadi, double klik, highlight dan besarkan menggunakan ini kan. Tapi kalau nak besar dengan cara yang lain, selepas type tekan selection tool. Okey, tekan selection tool, dan untuk besarkan dia mesti ada bounding box ni. So boleh tekan, ingat bila kita nak scale suatu benda, kita kena tekan shift supaya dia constraint proportion. So klik, tekan shift dan tarik. Ini cara ni lebih mudah lah. Cara ni lebih mudah lah grafik. Dan saya nak tukar font ni, tak perlu highlight, terus boleh tukar saja. Contohlah saya pakai font Helvetica dan ini saya set ke bold. Nampak? Grafik, dan kat bawah saya nak tulis lagi satu, type design, dan tekan shift, besarkan. Ikut kesesuaian design tersebut lah. Okey, contoh macam ni. Okey, so itu cara yang kedua. Cara yang ketiga kalau nak scaling, contoh saya buat balik ke page semula, tekan T, kata saya buat scale, scaling. Untuk besarkan atau kecilkan, jadi kita gunakan sama ada gunakan ni ataupun gunakan V ni. Tekan shift dan scale. Yang cara yang lainnya, awak boleh tengok dia live transform. Macam ni tak live transform, awak tak nampak kan? Lepas baru nampak. So cara dia, tekan Ctrl Shift Modern. Modern tu kalau dekat keyboard titik, tak salah saya. Modern. Kalau untuk kecilkan, tekan Ctrl Shift Less Than. Ctrl Shift Modern. Untuk besarkan, Ctrl Shift Less Than. Modern besarkan, Less Than kecilkan. Nampak? Scaling. Ni scaling. Itu cara yang antara yang selalu saya gunakan lah. Lain daripada itu, selain daripada scaling, dia ada banyak option-option lain. Kita akan belajar basic je dulu yang awak akan gunakan design. Contoh, awak nak type design dekat bawah. Scaling, design. Di bawah ni, awak mungkin nak kecilkan benda tu. Awak boleh kecilkan. Saya sama ada kecilkan menggunakan cara ni. Yang mana yang awak selesa, tak ada masalah. So saya macam ni, macam selalu kalau saya dah letak satu tempat, saya akan scalekan pakai bounding box ni supaya senang nak tahu dekat mana saya nak scale. Saya adjust dekat sini. Katakanlah saya nak dia dipanggil tracking. Saya nak tracking dia, bagi dia ada spacing antara font dan font ni. Awak tekan alternate dekat keyboard, arrow sebelah kanan. So dia akan pergi macam ni. Nampak? Dia boleh adjust. So kalau nak rapatkan balik, alternate arrow sebelah kiri. Ni boleh adjust lah dudukan dia, ikut kesesuaian secukup rasa kan. So setakat ni yang awak dapat menggunakan dua type tool tu, belajar scaling dan juga belajar tracking. Lagi sekali saya tunjuk tracking. Contoh saya type tracking, T-R-A-C-K, track. Untuk rapatkan, tekan alternate. Kalau Apple guna option, ni Windows guna alternate. Alternate, kalau ke sebelah kiri arrow dia akan rapat, kalau sebelah kanan dia akan menjarakkan diri. So until jumpa dekat next tutorial.